A'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diucapkan kepada Waalaikumsalam. yang berbahagia tetamu jemputan untuk kuliah maghrib kita pada malam ini untuk kuliah pengajian ilmu tauhid yang amat arif Datuk Haji Abbas bin Nordin, dan diucapkan salam juga kepada yang berusaha pengerusi Gemah Nur Iman Puan Hajah Rusmiati binti Mansur dan barisan AJK Gemah Nur Iman, dan juga kepada jemaah yang telah masuk dalam dalam kuliah ilmu maghrib kita pada malam ini. InsyaAllah akan bertambah ramai lagi jemaah kita nanti. Syukur Alhamdulillah kerana dengan izin Allah kita dapat bersama-sama lagi dengan Datuk untuk pengajian pada malam ini, dan bagi keberkatan majlis mohon yang amat arif Datuk untuk memulakan kuliah kita dengan bacaan Ummul Kitab. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga kita akan dikurniakan oleh Allah dengan ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik dan juga amalan yang diterima berkat bersama-sama kita berada dalam kuliah ilmu ini dan berkongsi ilmu dengan yang amat arif Datuk. Untuk tidak melengahkan masa, saya serahkan majlis ini kepada yang berbahagia Datuk. Dipersilakan Datuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر يا كريم. رب يسر ولا تعسر يا كريم. رب يسر ولا تعسر يا كريم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Yang saya hormati Puan Rusmiati binti Mansur bersama kepimpinan Gemah Nur Iman, Puan Moderator, hadirin hadirat yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah malam ini dapat kita menyambung kembali kuliah tauhid kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkati majlis kita pada malam ini, mengampunkan dosa-dosa kita insya-Allah. Dan insya-Allah mudah-mudahan kita terus istiqamah dalam majlis ilmu sampailah kita meninggal dunia. InsyaAllah pada malam ini kita sambung pada muka surat 89. Siapa yang ada buku syarah matan Ummul Barahin yang diterbitkan oleh Jabatan Mufti Negeri Sembilan. Kita baca matan dulu insya-Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وأما برهان وجوب مخالفته تعالى للحوادث فلأنه لو ماثل شيئا منها لكان حادثا
lakana hadithan mithlaha wa dhalika muhal lima arafta qablu min wujubi qidamihi ta'ala wa baqaihi. Adapun bukti wajib Allah Ta'ala berlawanan bagi segala yang baharu. Kerana sekiranya dia menyerupai sesuatu daripada sesuatu yang baharu, nescaya dia baharu seumpamanya. Yang demikian adalah mustahil kerana apa yang engkau ketahui sebelum ini iaitu wajib bagi Allah Ta'ala bersifat qidam dan baqa. Ini matan yang didatangkan oleh Al-Imam As-Sanusi dalam kitabnya Matan Ummul Barahin. Sambungan daripada perbahasan yang dahulu, iaitu dalil hukum akalnya, nak membuktikan bahawa Allah Subhanahu wa Ta'ala berlawanan, maksudnya tak sama sama sekali dengan makhluk yang bersifat baharu. Laisa kamitslihi syai'un. Tak ada sesuatu pun yang menyerupai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang kita datangkan dahulu dalam sifat mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Bersalahan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan segala yang baharu. Kerana dalil hukum akalnya, kalau ada sesuatu yang baharu ini menyerupai Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tak boleh diterima oleh hukum akal. Tak boleh diterima oleh akal kalau Allah Ta'ala itu serupa dengan sesuatu yang baharu. Sebab jika serupa dengan sesuatu yang baharu, maka samalah macam yang baharu tu. Mustahil. Bahkan mustahil. Sedangkan itu adalah mustahil. Semacam mana yang kita datangkan sebelum ini, dalam kita membahas dalil hukum akal bagi sifat qidam dan baqa. Mustahil Allah Ta'ala ada permulaan dan mustahil Allah Subhanahu wa Ta'ala ada kesudahan. Sebab apa? Sebab itu adalah sifat bagi yang baharu. Jadi mudah. Bila kita faham begitu, insya-Allah mudahlah kita faham. Kita baca keterangan, syarah bagi matan ini. Berdasarkan matan di atas, dapat kita fahami bahawa bukti Allah Ta'ala tidak sama dengan makhluknya ialah sekiranya Allah Azza wa Jalla menyerupai sesuatu daripada makhluk, nescaya dia juga bersifat dengan sifat baharu, seumpama makhluk tersebut. Ini mustahil. Hal ini adalah mustahil sebagaimana hujah serta keterangan yang telah kita ketahui di dalam perbahasan yang lalu. Ini kita bincang dalam masalah qidam dan baqa. Tambahan pula, setiap satu daripada dua yang bersamaan pasti berkongsi kelebihan dan kekurangan yang sama. Jika maknanya, jika Allah Ta'ala pun bersifat dengan sifat yang baharu ataupun menyamai dengan sesuatu yang baharu, maka sama macam makhluk lah. Bila sebut makhluk, maknanya disebut ada kelebihan dan ada kekurangan. Boleh hilang, boleh musnah dan ada kesudahan. Ada permulaan. Ini semua makhluk yang baharu. Ini mustahil. Jika Allah Azza wa Jalla bersifat dengan sifat kesempurnaan, maka makhluk juga memiliki sifat yang sama. Begitulah sebaliknya. Ini kalau begitulah sebaliknya, jika makhluk memiliki kekurangan, pasti Allah Azza wa Jalla juga memiliki kekurangan yang sama sebagai makhluk, kerana kedua-duanya bersamaan tidak berlawanan. Ini dia nak bahas tadi ni.
Kalau tak berlawanan, ya, mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis, berlawanan ataupun bersalah-salahan, tak sama makhluk dengan yang baharu. Kalau sama, tu yang disebut dalam syarah ni, ada sifat-sifat kesempurnaan dan juga ada sifat-sifat kekurangan, ya, sedangkan sebenarnya tak sama. Yang kita faham tak sama. Yang memiliki sifat kekurangan itu kita, makhluk. Yang memiliki sifat-sifat kesempurnaan itu adalah Allah Azza wa Jalla. Ya? Makhluk yang dijadikan oleh Allah memiliki tubuh yang berjirim, ya? Berjisim, ya, berjisim, ya, mengandungi jauhar dan memiliki aratnya yang tersendiri. Apa sifat makhluk? Berjirim, ya, berjirim, berjisim, beranggota, ya, memiliki jauhar. Jauhar ni maknanya dia punya, kita istilah apa ni, pepejal, ya. Muka surat 90, betul, ya. Muka surat 90, ya. Jauhar ni pepejal lah, ya, yang boleh kita pegang, ya. Berjirim, kita belajar sains, ya. Semua yang kita bila kita belajar sains dulu, berjirim dan juga berjisim, ya. Ada anggota dia, ya. Berjisim, berbentuk lah, ya, berbentuk bulat ke. Berjirim ni dan juga jauhar ni maknanya kita nampak macam kopiah yang saya pakai. Saya selalu buat misal kan. Kan nampak, ya. Ini jirim ataupun jisim kopiah ni kan kita nampak. Ya. Jauhar pepejal ke tak pepejal kita boleh pegang, keras ke lembut ke, ya. Besar ke kecil ke, ya. Itu dia punya jauhar dia, ya. Dan memiliki arat. Aratnya itu sifat dia, ya, sifatnya putih, ya, ringan, ya, tidaklah berapa besar. Itu dia punya arat dia, ya, yang tersendiri. Itu makhluk, ya, ciri-ciri makhluk. Cuma saya nyatakan dulu ada juga makhluk yang ada juga jirim yang kita tak dapat lihat. Macam kopiah ni dapat dilihat lah, ya, sebab dia apa, berjisim dan jauhar kita nampak. Cuma ada makhluk yang kita tak dapat lihat tetapi kita tahu wujudnya, ya, macam angin, ya, udara, apa lagi, kuman, ya, makhluk yang terlalu halus, ya, termasuklah yang kita tak nampak, ya, malaikat. Semuanya itu adalah makhluk, ya, semuanya adalah makhluk. Sekiranya Allah Azza wa Jalla juga demikian, maka secara automatik Allah Ta'ala juga adalah makhluk. Ini hukum akalnya yang datang dalam syarah ini, ya. Dan ternafilah sifat kesempurnaan. Jika Allah Ta'ala sama dengan makhluk, maka ternafi sifat kesempurnaan Allah Azza wa Jalla. Sama seperti sifat qidam dan baqa' yang telah kita bincang sebelum ini. Ini disyarah dalam muka surat 90, ya. Jadi ini pada saya dalam bab mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis, ya, sifat mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis ini lebih mudahlah kita faham, ya. Jadi kita buat kesimpulan akal fikiran kita, maknanya tak ada suatu makhluk pun yang wujud dalam dunia ini daripada alam ini diciptakan sampailah kiamat nanti, sampailah bila-bila, tak ada sesuatu pun yang menyerupai, ya, dengan Allah Azza wa Jalla. Itu mudah kita faham ke situ, ya, kesimpulan kita. Sebab akal kita boleh buat kesimpulan itu kalau sama macam makhluk, ya, warna ke ataupun dari segi besar kecilnya ke sama macam makhluk, maka ternafi sifat Tuhan itu, ya, ternafi sifat kesempurnaan, ya. Sebab itu bila yang kita bahas, ya, baru-baru ini berkaitan dengan golongan di sebelah sana
yang menafsirkan Allah Subhanahu wa taala bersemayam di atas arasy. Kita bincang panjang sebelum ni kan. Bila bersemayam itu sifat makhluk. Ya. Duduk bersemayam duduk. Kalau maknanya ditafsirkan sebegitu sahaja, ya, seperti golongan sebelah sana, menafsirkan biar itulah Allah Taala bersemayam yang layak baginya lah, ya. Begitu, ya. Sedangkan ayat itu ayat mutasyabihat. Kena ditafsirkan, kena ditakwilkan sesuai dengan sifat-sifat kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jika tidak ditakwil, tidak ditafsir, takut akidah kita terseleweng, terjejas akidah kita sebab seolah-olah kita menyamakan Tuhan dengan makhluk pula. Ya. Bersemayam di atas arasy. Ya. Duduk seolah-olahnya Allah Ta'ala tu duduk pula di atas arasy. Ya. Ada tempat pula, ada memakan ruang pula. Ya. Kan tak betul. Ya. Salah dari segi i'tiqad kita Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, sebab ya, Allah Ta'ala laisa kamitslihi syai'. Tak sama macam makhluk. Kita mengambil ruang, mengambil tempat, ya. Duduk pula di mana-mana, ya. Tak kena lah, ya. Secara ringkasnya Allah Azza wa Jalla, paragraf yang seterusnya, ya, muka surat 90. Secara ringkasnya Allah Azza wa Jalla berlawanan dengan segala makhluknya dalam 3 perkara. Ya, iaitu pada zat, pada sifat dan af'al. Ya. Ini kita bahas panjang juga dulu. Bila kita membicarakan sifat 20 yang lepas. Ya. Zat, sifat dan af'al. Ya. Dan kita membicarakan sifat wahdaniyah. Ya. Berlawanan semua. Zat Allah Subhanahu wa taala, sifat dan af'alnya, ya. Ketiga-tiga perkara ini berlawanan, ya. Allah Azza wa Jalla dengan makhluk. Hal ini disebutkan oleh Al-Imam An-Nahrawi di dalam matan Ad-Durar Al-Farid, iaitu لا يماثله شيء من المخلوقات لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله. Yang bermaksud tidak menyerupainya, yang ini Allah Azza wa Jalla, oleh sesuatu pun daripada makhluk, sama ada pada zat, pada sifat dan af'al. Ya? Pada zat, diri, zat diri Allah Subhanahu wa taala tu kita pun tak tahu. Ya, sifatnya yang kita tahu, sifatnya. Yang kita belajar sifat 20. Ya. Dan af'alnya, perbuatan Allah Azza wa Jalla. Ya. Yang kita mengaji dalam sifat wahdaniyah. Ya. Mengesakan Allah Azza wa Jalla. Diesakan pada zatnya, pada sifatnya dan juga pada af'alnya. Ya. Itu kita dah bahas panjang lah. Kalau saya nak kupas balik pula, makan masa panjang pula. Ya. Jika ada yang tak faham nanti boleh tanya balik. Ya. Jadi hadirin hadirat sekalian, yang mudah kita faham pada malam ini, kita nak menyatakan ataupun kita nak memahamkan bahawa Allah Azza wa Jalla laisa kamitslihi syai'un. Tak ada sesuatu pun yang menyerupai, ya, Allah Azza wa Jalla. Ya. Supaya tidak terdatang dalam pemikiran kita, bayangan akal kita dan pemikiran kita, ya, adakah Allah itu begini dan begitu, berbentuk semikian dan semikian, semuanya tak, ya, semuanya mustahil. Semuanya tak betul, ya, sebab tidak ada yang boleh menyamai. Ya. Tak serupa dan juga tak boleh menyamai. Ya. Berlawanan. Kalau kita bayangkan itu, maksudnya itu adalah gangguan daripada syaitan. Ya. Sebab itu dalam kisah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, ya, yang pernah saya
cerita sebelum ini. Ya. Bila mana Syekh Abdul Qadir Jailani yang kita tahu seorang ahli sufi, ya, yang hebat, ya, apabila terlalu hampir, ya, dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala, ya, walaupun dia dikenali dengan seorang ulama yang masyhur, ya, pun diduga oleh syaitan, ya, bila mana pada suatu hari datang satu cahaya putih, ya, datang satu cahaya putih, ya, yang menyeru daripada langit kepada Syekh Abdul Qadir Jailani yang mengaku sebagai Tuhan, ya. Tetapi oleh kerana Syekh Abdul Qadir Jailani ini akidahnya mantap, ya, kepahamannya kepada tauhid begitu mantap, maka tidak dapat ditipu oleh syaitan, ya. Syaitan yang menyerupai, ya, cahaya putih, ya. Ini pun hadirin hadirat sekalian, ya, kita kena berhati-hati dalam bab ini, ya. Sebab dalam perubatan, ya, masyarakat Melayu kita ataupun dalam perubatan Islam pun ada juga terjadi, ya, bab cahaya, ya. Jadi ada sebahagian daripada perubatan yang kononnya perubatan Islam ini, ya, menggunakan alasan, ya, apabila beramal ataupun diru'yah seseorang yang diganggu oleh syaitan, maka datang alamat kepada mereka, dan kononnya jika yang datang itu cahaya merah, cahaya hitam, maka itu adalah, ya, daripada syaitan dan jin. Dan kononnya bila datang cahaya putih, itulah yang betulnya, yang datang daripada malaikat dan sebagainya. Ini kita kena perlu berhati-hati, ya, supaya kita tidak terseleweng akidah kita, ya, mengatakan begitu dan begini. Sebab syaitan ini begitu bijak, ya, menipu sebagaimana, ya, Syekh Abdul Qadir Jailani cuba ditipu oleh syaitan. Jadi bila kita faham tak ada sesuatu pun yang putih macam mana pun, cantik macam mana pun yang datang gambaran itu yang nak menyatakan mengaku dia sebagai Tuhan, maka, ya, insya-Allah kita tak akan terpedaya. Ini yang akidah yang bila kita faham mantap akidah kita ni, apa sahaja yang datang dalam gambaran pemikiran kita, insya-Allah kita boleh tolak. Ya, sebab kadang-kadang bisikkan syaitan ni datang dari masa ke semasa mengganggu kita, ya. Dibayangkan, ya, yang putih, yang cantik, yang indah dan sebagainya, seolah-olah itulah, ya, dia, ini gambaran bayangan gangguan syaitan yang cuba memperdaya kita. Sedangkan kita faham tak ada sesuatu pun makhluk, sama ada yang kita bayangkan ataupun yang kita nampak ataupun yang tak nampak, boleh menyerupai, ya, tak ada satu pun yang boleh menyerupai. Jadi macam mana, ya, begitulah, maknanya kepahaman kita itulah yang akan menghalang, ya, akidah kita daripada diselewengkan oleh syaitan, ya. Maaf tidak sudah. Kita sambung syarah muka surat 91, ya. Kalau dalam bahasa Arabnya tanbihun, ya, perhatian, ya. Ini perkara yang pengarang kitab minta kita beri perhatian. Apa dia yang kita baca, insya-Allah, ya. Muka surat 91. Dalil mukhalafah lil hawadis merupakan dalil paling kuat yang mampu menolak fitnah di dunia dan di akhirat, ya. Apa tujuan kita hidup di dunia ni? Nak mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Awwaluddin ma'rifatullah. Awal-awal agama mengenal dan mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Jadi bila kita faham mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis ini, boleh menolak, ya, dalil yang paling kuat yang boleh menolak fitnah di dunia. Sama ada gangguan syaitan tadi
ataupun lain-lain fitnah di akhir zaman, ya. Dalam kitab ini, ya, kesuat yang satu ini didatangkan fitnah di dunia itu apa dia? Iaitu fitnah Dajjal. Fitnah Dajjal. Sebab kita pun dibayangkan sekarang ni zaman Nabi lagi pun dah dibayangkan bahawa dunia ini nak berakhir, ya, nak dah kiamat semakin hampir. Kita dengan Nabi pun dah 1400 tahun lebih, ya. 1400 tahun lebih dah, ya. Maknanya dunia semakin hampir kepada kiamat. Salah satu tanda besar kiamatnya ialah turunnya Dajjal, ya. Jadi dalam kitab ini didatangkan, ya, iaitu kepahaman kita kepada sifat, mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis ni, iaitu merupakan satu dalil yang kuat jika kita faham boleh menolak fitnah dunia dan akhirat. Fitnah dunia apa dia? Fitnah Dajjal, ya. Yang disebut dalam kitab. Dajjal adalah seorang pemuda yang tidak berjanggut dan bermisai. Ini sifat ataupun gambaran bagaimana rupa Dajjal tu dimasukkan dalam apa ni, syarah kitab. Dajjal adalah seorang pemuda yang tidak berjanggut dan bermisai. Tidak berjanggut dan bermisai. Serta buta sebelah matanya yang kiri. Ya. Mata yang buta itu seolah-olahnya tidak diciptakan. Sedangkan mata yang sebelah kanan itu berlumuran dengan darah. Terdapat kulit yang tebal antara kedua matanya serta tertulis perkataan kafir, ya. Di antara dua mata, di tengah-tengah ni, ya. Tengah antara dua mata yang seolah-olah tak nampak tadi tu, dengan mata kanan yang dia tertulis kafaro, kafir, ya. Di dahi Dajjal itu, ya. Setiap orang yang beriman dapat membaca tulisan tersebut sekalipun dia bukan seorang yang pandai membaca. Ini berdasarkan apa yang dibawa dalam kitab ini adalah berdasarkan kepada hadis-hadis Nabi SAW, ya. Ini kita kena yakin, ya. Maknanya seandainya ditakdirkan oleh Allah Azza wa Jalla kita bertemu dengan Dajjal ini, ya, Dajjal turun kita masih lagi hidup, ya. Walaiyazubillah lah. Biarlah kita mati dulu, ya, sebelum Dajjal ini turun, ya. Sebab fitnah Dajjal ini terlalu besar, ya. Kesambung lagi, ya. Jadi yang disebut dalam hadis, ya, yang dimuatkan dalam kitab ini, orang beriman boleh baca, boleh nampak tulisan, yang menyatakan itulah Dajjal itu. Sebab perkataan kafir tadi, kafara, yang tertera di antara dua mata Dajjal ni, di tengah-tengah dahi Dajjal ni, ya, walaupun orang tu tak pandai membaca, boleh baca, ya. Ini istimewa kita, insya-Allah, orang yang beriman. Apa lagi sifat Dajjal ini? Bertubuh gempal dan tingginya 80 hasta. 80 hasta. Satu hasta ni berapa, lebih kurang? Satu hasta. Ini satu hasta lah. Daripada hujung siku ke hujung jari ni, dia dikata itu ukuran sehasta. Lebih kurang satu kaki setengah, kan. Maknanya kalau 80 hasta ni, mau tinggi pokok kelapa lah lebih kurang, kan. Maknanya tingginya tubuh Dajjal. Memiliki tubuh yang lebar seluas 30 hasta. Lebar pula badan dia, 30 hasta. Kita tak terbayang lah mana besar Dajjal. Dan mukanya selebar 2 hasta. Muka je lebar dia dekat lebih kurang 3 kaki. 2 hasta lebih kurang 3 kaki lah. Di atas dahinya tumbuh sebatang tanduk yang pecah di hujungnya. Kan kalau kita tengok dalam gambaran filem dan sebagainya, dibayangkan syaitan tu bertanduk, kan. Dajjal ni pun ada sebatang tanduk, ya, yang tumbuh, ya, di dahi dia.
Tanduk yang pecah di hujungnya. Rambut di kepalanya kasar. Seperti ranting-ranting pokok. Dan memiliki sepasang tangan yang satunya lebih panjang daripada yang sebelahnya. Tangan tak sama panjang. Memiliki keupayaan yang luar biasa seperti memerintahkan awan untuk menurunkan hujan. Ni yang kita takut ni. Kita takut kalau terjumpa Dajjal ni, kita tak dapat menghadapi fitnah Dajjal ni. Sebab apa? Dengan izin Allah, Dajjal ini pula diberi beberapa keistimewaan. Keupayaan yang luar biasa. Boleh memerintahkan awan untuk menurunkan hujan, memberhentikan sungai yang mengalir, mengeringkan daratan. Air tak ada, kering. Menumbuhkan tanam-tanaman, mengeluarkan khazanah bumi, membawa bersama segunung makanan di saat manusia sedang kelaparan. Iyadzubillah. Sebab tadi dikeringkan, daratan dikeringkan, kering kontang, macam mana nak makan? Tak ada apa-apa makanan. Jadi manusia sedang kelaparan. Dan dia memiliki syurga dan neraka secara khayalan. Ini hebatnya Dajjal ini. Dengan izin Allah lah. Untuk menguji manusia waktu itulah. Ada syurga dan neraka pada Dajjal ni. Itu bayanglah. Tetapi secara khayalan. Dan dia mendakwa dirinya Tuhan. Mengajak manusia beriman dengan ketuhanannya dan di kiri kanannya terdapat dua malaikat. Apabila dia berkata, bukankah aku Tuhanmu yang mampu menghidupkan dan mematikan? Maka salah satu daripada keduanya menjawab, dua malaikat tadi ni. Engkau berdusta. Ada malaikat. Dua orang malaikat. Salah seorang bila Dajjal ni berkata kepada manusia, bukankah aku Tuhanmu yang mampu menghidupkan dan mematikan? Maka salah satu daripada kedua malaikat tadi menjawab, engkau berdusta. Tidak ada manusia yang dapat mendengar suara malaikat tersebut menjawab, melainkan mereka cuma dapat mendengar jawapan malaikat yang di sebelah kiri yang menjawab, benar kata-kata engkau. Ini ujian. Ada dua malaikat bila Dajjal ni berkata, bukankah aku ni Tuhanmu yang boleh mematikan dan yang menghidupkan? Dua malaikat tadi. Seorang malaikat kata, engkau berdusta. Seorang lagi kata, benar kata-kata engkau. Ini ujian pada kita waktu itu. Yang lebih hebat ujian lagi pula, malaikat yang menjawab, engkau wahai Dajjal tadi berdusta, manusia waktu itu tak boleh dengar. Malaikat yang membenarkan kata-kata Dajjal ini pula didengar oleh manusia. Semua manusia yang mendengar ketika itu menyangka Dajjal adalah Tuhan yang sebenar. Maka sesiapa tidak memiliki dalil mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis akan membenarkan apa yang didengar. Ini berdasarkan perbahasan ulama dengan pada hadis-hadis Nabi tadi ni, orang yang faham tauhid, faham sifat mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis, satu sifat yang bila kita faham, kita dengan sendirinya dapat mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Ini kepahaman tauhid kita inilah insya-Allah yang mampu menghadapi ujian Dajjal tadi ni. Azan Isya Bismillah. Okey, kita teruskan insya-Allah. Jadi hadirin hadirat sekalian, berat fitnah Dajjal ni. Kita nak bayangkan pun mungkin tak dapat bayangan yang sebenar. Macam mana Dajjal ni.
dengan kehebatan-kehebatan yang Allah Ta'ala kurniakan kepada dia untuk menguji manusia di akhir zaman. Waktu Dajjal itu pun, kita pun tak tahu, tak dapat nak bayangkan yang sebenarnya. Cuma daripada hadis-hadis yang kita cerita yang didatangkan dalam kitab ini, sebab syurga neraka ada pada Dajjal waktu itu, tetapi secara khayalan. Jadi orang yang tipis imannya ataupun tak faham tauhid, tak ada ilmu, tidak beriman kepada Allah Azza wa Jalla, akan nampaklah syurga neraka. Semua nak syurga kan. Begitu juga, sebab waktu itu seolah-olah dunia ni dimiliki oleh Dajjal, dan kita diuji pula dengan kelaparan, tak ada makanan, dunia kering kontak. Ini satu ujian yang sangat dahsyat. Kita sambung paragraf seterusnya ke surat 92. Tadi itu fitnah dunia, bagaimana kepahaman kita kepada sifat mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis boleh menyelamatkan kita daripada fitnah dunia, iaitu fitnah Dajjal. Kemudian fitnah di akhirat pula, muka surat 92, paragraf seterusnya. Macam mana pula fitnah di akhirat? Di akhirat Allah Azza wa Jalla menghimpunkan semua manusia di padang mahsyar pada hari kiamat. Di gambaran mahsyar ini pun saya ingat mungkin dalam kuliah yang lain, iman, mungkin ada dibawakan cerita-cerita berkaitan di padang mahsyar. Ada satu buku yang ditulis oleh seorang ulama Indonesia, hidup sesudah mati, hidup sesudah mati. Ini cerita daripada bila Allah Ta'ala ambil nyawa, masuk ke alam barzakh, sampailah di akhirat, di padang mahsyar, dan di sama ada ke syurga ataupun ke neraka. Satu buku yang sangat menarik lah. Jadi hadirin sekalian, cerita padang mahsyar. Allah Ta'ala menghimpun semua manusia di padang mahsyar pada hari kiamat. Allah Azza wa Jalla akan berfirman di padang mahsyar nanti, sesiapa sahaja yang menyembah sesuatu, maka berjalanlah di belakangnya. Allah Ta'ala seru nanti di akhir di padang mahsyar nanti. Siapa yang di dunia ni pernah menyembah sesuatu, pergilah ikut di belakang. Seolah begitulah. Maka penyembah matahari berjalan di belakang matahari. Penyembah bulan berjalan di belakang bulan. Dan penyembah berhala berjalan di belakang berhala sembahyangnya. Mereka semua berjalan ke arah neraka dengan dipandu oleh sembahan masing-masing. Sedangkan mereka yang menyembah para nabi akan dijelmakan syaitan yang menyerupai mereka. Pada ketika itu, sekelompok manusia yang memiliki iman yang sempurna tidak berganjak sehingga ditanyakan kepada mereka, apa yang kamu semua tunggu, sedangkan semua orang sudah mengikut sembahan masing-masing. Lantas mereka menjawab, sesungguhnya kami memiliki satu Tuhan yang kami sembah, Tuhan yang esa. Ketika di dunia sekalipun kami tidak melihatnya. Lalu mereka ditanya lagi, adakah kamu semua mengenali Tuhanmu seandainya kamu melihat dia? Lantas mereka menjawab, ya. Mereka ditanya lagi, bagaimana kamu semua mengenalinya sedangkan kamu tidak pernah melihatnya? Jawab mereka, sesungguhnya dia tidak menyerupai sesuatu. Setelah itu dizahirkan satu malaikat yang sangat besar di sebelah kiri arasy. Sekiranya dimasukkan 7 lautan ke dalam lekukan ruas ibu jarinya, maka air laut itu tidak kelihatan. Besarnya malaikat. Malaikat itu akan berkata kepada mereka, aku Tuhanmu. Mereka menjawab, kami berlindung dengan Allah daripada kejahatan engkau, dan kami tidak akan mensyirikkannya dengan sesuatu.
Kemudian mereka melihat Allah Azza wa Jalla sebagaimana yang mereka i'tiqadkan, lantas mereka bersujud kepadanya. Sekiranya mereka menyamakan Allah dengan sesuatu, nescaya mereka akan bersama-sama dengan kelompok yang ke neraka sambil dipandu oleh sembahannya atau malaikat yang mereka mengakuinya sebagai Tuhan. Ini cerita di padang mahsyar. Panjang cerita dia kan. Jadi tadi Allah Ta'ala berfirman di padang mahsyar nanti. Siapa yang menyembah sesuatu di dunia dulu, ikutlah sembahan masing-masing. Itu yang disebut tadi. Yang sembah matahari ikut matahari, yang sembah berhala ikut berhala, yang sembah bulan ikut bulan. Semuanya menuju neraka. Termasuklah orang golongan yang menyembah para nabi. Ini saya pun nak bahas tak pandai ni. Golongan yang menyembah nabi. Apa yang dimaksudkan di sini? Mungkinlah maknanya sepatutnya menyembah Allah Azza wa Jalla, tetapi ada golongan yang menyembah para nabi. Saya dalam sirah, sepanjang saya mengaji sirah tak jumpa lagi ni orang yang menyembah nabi ni. Maknanya disebut di sini berdasarkan hadis, berdasarkan hadis dan juga perbahasan ulama. Maknanya ada orang yang menyembah nabi, pun tak selamat, sebab yang disembah bukan nabi, yang disembah adalah Allah Azza wa Jalla. Jadi golongan yang menyembah nabi nanti ni di mahsyar nanti, Allah datangkan satu malaikat, datangkan syaitan, dijelmakan syaitan yang menyerupai nabi yang dia sembah tu. Maka semuanya pun bergerak ke neraka juga. Cuma satu golongan saja yang selamat, orang yang beriman tadi. Ini fitnah di akhirat nanti ni. Maknanya orang yang faham tauhid tadi, faham mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis tadi, inilah golongan yang selamat. Golongan yang selamat ni nanti ditanya oleh malaikat. Orang lain semua dah ikut dah. Yang ikut bulan, ikut matahari, ikut berhala, ikut nabi yang syaitan yang dijelmakan tadi sebagai nabi tadi ni, semuanya pergi ke neraka. Tinggallah golongan yang beriman. Maka diseru kepada mereka, apa sah tak gerak lagi? Kan, Allah begitulah. Apa tunggu lagi ni, tak bergerak? Sedangkan yang lain semua dah ikut dah sembahan masing-masing. Ni yang disebut tadi ni. Sesungguhnya kami, yang dia berjawab, golongan beriman ini, kami memiliki satu Tuhan yang kami sembah waktu di dunia, walaupun kami tidak melihatnya. Memang sekarang ni kita tak nampak. Yang kita sembah, yang kita nampak ataupun yang kita faham, iaitu sifat-sifatnya. Yang kita belajar sifat 20. Yang nak menggambarkan kesempurnaan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kita sembah setiap hari, sepanjang masa. Yang kita tauhidkan sepanjang masa. Yang tidak menyerupai, yang cuma kita nak faham, tak menyerupai sesuatu pun. Itu i'tiqad kita. Jadi i'tiqad kita yang sahih inilah yang akan menyelamatkan kita nanti di padang mahsyar. Ketika mana orang lain mengikut sembahan masing-masing. Orang yang menyemutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang menyembah berhala, yang menyembah selain daripada Allah, semuanya tak selamat. Jadi termasuklah tadi ni, diuji lagi golongan beriman tadi, walaupun mereka mengatakan tadi kami hanya menyembah Allah yang satu. Diuji pula, tiba-tiba keluar satu malaikat yang sangat besar di kiri arash tadi, yang disebut dalam kitab ni tadi ni. Yang mana besarnya malaikat ni, yang duduk di kiri arash ni, didatangkan kepada golongan beriman tadi, di padang mahsyar nanti ni.
sekiranya dimasukkan 7 lautan ke dalam lekukkan ruas ibu jari. Ini kan ruas ibu jari. Ada ni kan. Ni. Kalau kita baca zikir lepas sembahyang tu, subhanallah, 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 kan kita guna ruas ibu jari kan. Ya bagi yang tak pakai tasbih lah. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kita guna ruas ibu jari ni. Setiap ruas ibu jari ni ada lekuk dia tu kan. Kita nampak dekat lekuk ni sikit je, kecil je. Ya. Semua ada lekukkan tu kan. Ni lekuk. Ada 2 lekukkan setiap jari tu kita nampak kan. Kecuali ibu jari lah. Ada 1 lekukkan tu. Yang lekuk di ruas-ruas ibu jari kita ni, bayangkanlah. Malaikat tadi punya besar, 7 lautan letak di lekuk tu saja. Lekuk jari dia saja. Tak nampak laut tu. Punya besarnya. Tak kelihatan. Yang nampak lekukkan jari. Jari malaikat tu saja. Punya besarnya malaikat tu. Dan diuji pula orang beriman tadi. Akulah Tuhan kau, dia kata. Malaikat tadi. Tapi oleh kerana orang-orang beriman tadi ni, golongan beriman tadi mantap akidahnya. Faham laisa kamitslihi syai'un, faham mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis, mantap akidah dia. Mereka menjawab, kami berlindung dengan Allah daripada kejahatan engkau. Malaikat yang mengaku Tuhan tadi. Sebab nak menguji lagi orang beriman tadi. Jadi itulah antara fitnah yang didatangkan ataupun ujian yang didatangkan kepada kita di akhirat nanti. Jadi kita selamat insya-Allah sebab apa? Sebab kita faham akidah yang mantap, kita memahami, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, bahawa Allah Subhanahu wa taala tidak menyerupai sesuatu pun. Tidak ada sesuatu pun yang menyerupai Allah Azza wa Jalla. Jadi insya-Allah baru kita selamat insya-Allah. Sedangkan golongan lain tadi ni mengikutlah kelompok masing-masing ke neraka. Wal'iyazubillah. Dah pukul berapa saya tak ada jam. Puan moderator dah jam berapa dah? Berapa dah? Jam 20 Ustaz. Ya. 8.50. 8.50. Ada 10 minit lagi. Kita baca kesimpulan. Baik, Datuk. Lepas itu kalau ada yang nak tanya boleh lah. InsyaAllah. Kesimpulan muka surat 94. Secara ringkasnya, segala yang hawadis, iaitu segala yang baharu. Hawadis ataupun hadis semuanya baharu. Istilah segala yang hawadis iaitu yang baharu, itu ialah segala maujudat, segala yang maujud yang mempunyai ciri-ciri dan sifat-sifat baharu seperti gerak, boleh bergerak, diam, tinggi, rendah dan lain-lain lagi. Allah Azza wa Jalla pasti tidak bersifat dengan sifat-sifat ini kerana bersandarkan firman-Nya, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Kita makhluk kan, Allah Ta'ala beri, pinjam kita boleh bergerak, boleh diam, ada yang tinggi, ada yang rendah, ada yang putih, ada yang hitam, dan kita mengambil ruang, mengambil ruang, mengambil tempat, semuanya ini mustahil bagi Allah Azza wa Jalla. Firman Allah Subhanahu wa taala, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul qadir wa huwas samiul basir. Tiada sesuatu pun yang sebanding dengan zatnya, sifat-sifatnya dan af'alnya, dan dialah yang maha mendengar lagi maha melihat. Jadi tak ada sesuatu pun yang sebanding. Sama ada sebanding dengan zat Allah, sama ada sebanding dengan sifat-sifatnya, ataupun sebanding dengan af'al ataupun perbuatannya, perbuatan Allah. Tak ada. Tak ada sesuatu pun yang sebanding dengan ketiga-tiga tadi.
Ya, 3 aspek tadi tu. Dan begitu juga mustahil secara akli, secara hukum akalnya Allah Azza wa Jalla bersifat dengan sifat-sifat baharu ini. Seperti mana yang telah dibahaskan pada bab wajib, qidamnya, ta'ala dan baqa. Sama seperti mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Ya. Jadi mustahil lah, ya, Allah Ta'ala bersifat dengan sifat-sifat yang baharu. Kalau qidam, ya, Allah Ta'ala mustahil ada permulaan, ya, tidak ada permulaan. Baqa, ya, tidak ada kesudahan, ya. Yang ada permulaan dan ada kesudahan semuanya adalah makhluk, ya. Jadi sama macam tu juga. Mukhalafatuhu ta'ala li hawadis ni mengukuhkan lagi bahawa tidak ada sesuatu pun yang menyerupai, ya, yang sebanding dengan Allah Azza wa Jalla. InsyaAllah dengan kepahaman itu insyaAllah kita bawa sampai mati. Bila kita faham begitu insyaAllah itulah tanda kita mengenal Allahu Subhanahu wa Ta'ala. Jadi saya kira saya berhenti di sini dulu. Kalau ada soalan boleh para sila. Untuk jemaah dipersilakan jika ada soalan. Saya di handphone ni nak kalau soalan dalam chat room tu saya payah sikit nak baca. Saya tengok sekejap. Kalau ada. Ya. Jika ada yang nak bertanya direct dengan Datuk, dipersilakan. Boleh saya tanya tak? Jemaah semua dapat tak salinan video yang saya kongsikan dengan Puan Intan tu? Yang bab apa ni? Arash. Allah Ta'ala bersemayam di atas arash dan sebagainya tu. Ada Ustaz. Saya harap Ada Datuk ada. Alhamdulillah. Ya, kurang-kurangnya itu dapat menambah kepahaman kita lah, insya-Allah. Di chat tak ada soalan Datuk? Ya. Tak ada soalan. Tak ada. Ya, kalau tak ada soalan, saya ucapkan terima kasih lah atas perhatian semua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengukuhkan kepahaman tauhid kita insya-Allah, ya, membantu kita untuk mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bab mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala ni, bab tauhid ni, ya, kita belajar ni satu ikhtiar untuk faham. Nak dapat hakikat kepahaman itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, mudah-mudahanlah kita dianugerahkan kepahaman yang jelas, ya, dalam bab tauhid ini dan dilindungi kita, ya, dilindungi kita daripada, ya, gangguan syaitan, dilindungi kita daripada mensyirikkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam apa-apa jua keadaan pun insya-Allah. Yang baik daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, segala kelemahan dan kekurangan daripada diri saya sendiri, saya mohon maaf. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serah semula kepada pengacara majlis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Yang Amat Arif. Syukur Alhamdulillah kita dapat bersama Yang Amat Arif pada malam ini untuk menuntut ilmu dengan sifat-sifat Allah, dan semoga kuat lagi akidah tauhid kita berkat kita berkongsi ilmu bersama-sama dengan Yang Amat Arif. Syukur Alhamdulillah juga kita dapat lagi bertemu dengan malam ini, malam yang amat istimewa, iaitu malam 1 Rejab. Semoga berkat kita berada dalam kuliah ilmu, Allah Ta'ala akan gandakan lagi, andainya ada pahala yang dikurniakan oleh Allah berkat dan majlis ilmu. Semoga kita memperolehi di malam yang istimewa dan semoga kita akan dapat terus berdoa di malam yang insya-Allah dimaafkan doanya Yang Ma'arif kan. Amin, insya-Allah.
InsyaAllah. Untuk seterusnya kita akan berada dalam satu lagi kuliah ilmu pada malam ini, iaitu kuliah Insya' bersama dengan Al-Fadil Ustaz Meja Haji Muhammad Naim pada pukul 9 suku. Bagi kuliah maghrib, mohon Ustaz Yang Amat Arif Datuk tangguhkan dengan tasbih Al-Kafarah dan surah Al-As, dan Gemma Nur Iman mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih kepada Yang Amat Arif. Dipersilakan Yang Amat Arif. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم اللهم ربنا زدنا علما وارزقنا فهما ربنا زدنا علما وارزقنا فهما ربنا زدنا علما وارزقنا فهما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.